Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hai, hari ini kita nak belajar reka bentuk dan teknologi. So, semua dah bersedia nak belajar RBT? Okey, kalau dah, jom kita mulakan. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk bab 2, aplikasi teknologi. Subtopik 2.5, reka bentuk aquaponik. Okey. Kita akan belajar 2.5.1 maksud aquaponik dan menerangkan reka bentuk aquaponik. Okey. Okey. Apa yang akan anda pelajari? Okey, yang pertama awak akan belajar maksud aquaponik, apa itu aquaponik, apa itu tujuan aquaponik. Okey. Kemudian kita akan belajar yang kedua, sistem kitaran aquaponik. Apa itu sistem kitaran aquaponik? Proses kitaran aquaponik. Ketiga, aquaponik secara takungan dan kitaran. Kita akan tengok kedua-dua ni sekali. Dan yang keempat, kita akan tengok model aquaponik iaitu sistem raft, sistem EPBN flow dan sistem NFT. Okay, NFT ni ialah Nutrient Film Technique. Okay. Kemudian kita akan tengok perbandingan ketiga-tiga sistem aquaponik ini. Okey, yang pertama maksud aquaponik. Aquaponik merupakan teknologi pertanian yang menggabungkan aquaculture iaitu aktiviti ternakan ikan dengan aktiviti hidroponik. Hidroponik ni ialah aktiviti menanam tanaman tanpa media tanah. Maksudnya kalau tak ada tanah pun kita boleh menanam tanaman, dalam satu pusingan air ataupun dalam satu circulation. Unsur-unsur penting dalam aquaponik ialah mesti ada ikan, mesti ada tanaman dan yang ketiga mesti ada bakteria. Ada ketiga-tiga unsur ni, maka kita boleh teruskan projek aquaponik kita. Ketiga-tiga unsur ini membentuk satu hubungan yang saling menguntungkan atau dipanggil simbiosis mutualism. Cara macam mana ketiga-tiga unsur ini beroperasi? Yang pertama, ikan. Ikan mengeluarkan sistem makanan iaitu ia mengandungi amonia dan kotoran bagi tanaman. Tanaman perlukan inilah. Perlukan baja kan. Kotoran tu akan jadi baja lah. Bakteria. Bakteria ni tadi akan menapis dan mengubah amonia menjadi nitrat dan zat. Nitrat dan zat ni diperlukan sebagai baja tanaman. Dan tanaman akan menyalurkan oksigen dan air yang bebas amonia. Air yang bebas amonia ni diperlukan oleh ikan. So bila ketiga-tiga ni beroperasi, dia akan membentuk satu circulation, satu kitaran. Seterusnya, ini ialah gambar foto sistem aquaponik yang terdapat dalam tangki fiberglass. Ini contoh dia. Dalam sistem aquaponik ni kita perlu gunakan pam air. Pam air ni kita letak dalam tangki air. Kemudian kita on-kan switch dan pam air ni tadi akan menolak air untuk masuk ke dalam sistem pengairan. Dia akan masuk dalam pipe ni dan akan pergi ke setiap tanaman. Dia akan naik atas, dia akan pergi ke setiap tanaman, ke setiap bekas tanaman. Kemudian bila circulation dia dah berlaku, dia akan turun semula dan masuk semula ke dalam tangki ikan. Begitulah. Bila kitaran dia tu dah lengkap, macam itulah proses aquaponik ni. Tujuan sistem aquaponik. Sistem aquaponik ni tujuan dia untuk mengekalkan kualiti air. Sebab ikan perlukan air yang bersih tadi kan.
Okey, dan mengurangkan kadar amonia di dalam air serta dapat menjimatkan ruang. Okey, kalau buat aquaponik ni dalam rumah, kalau dalam rumah flat ke ataupun dalam apartmen yang tak ada tanah yang luas, tak ada tempat yang luas, boleh kita buat aquaponik ni sebab dia tak perlukan tempat yang luas lah. Okay. Dapat menghasilkan dua jenis makanan serentak iaitu tanaman dan ternakan ikan. Tanaman ni bolehlah kita tanam sayur, sawi ke, cili padi ke. Okay. Okay, seterusnya sistem kitaran aquaponik. Okay. Sistem kitaran aquaponik ni ialah sistem pengaliran air dari kolam ikan ke media penanaman. Air akan dikitar semula ke dalam tangki ikan ataupun ke dalam kolam. Okay. Air dari kolam ikan tadi iaitu bahan organik akan diserap oleh tanaman. Okay. Kemudian bila dah diserap oleh tanaman, air yang mengalami proses kitaran yang lengkap akan menjadi jernih. Maksudnya dia akan macam disaring, ditapis macam tu. So dia jadi jernih semula. Okay, proses kitaran aquaponik, ikan menghasilkan amonia dan urea iaitu nutrien. Okay, nutrien. Dia akan jadi nutrien. Akar tanaman akan menyerap nutrien. Bahan tanah ataupun lumpur yang terkumpul di dalam dasar kolam boleh digunakan untuk pembajaan tanaman. So dia akan jadi majalah kotoran yang ada pada ataupun lumpur-lumpur yang ada pada dasar kolam tadi, kita boleh ambil, kita boleh letak kat tanaman kita sebagai baja. Okey, ini ialah rajah kitaran sistem aquaponik. Okey. Macam cikgu cakap tadi, perlukan pam air. Pam air ni tadi akan menolak air untuk masuk dari tangki ikan pergi ke bekas tanaman. Okey, dia akan naik ke atas ke bekas tanaman. Okey, di situ bakteria akan memecahkan amonia yang terdapat pada ikan tadi kan, kotoran ikan tadi. Jadi amonia tadi akan pecah untuk menjadi nitrit dan nitrat. Okey, nitrit dan nitrat ni diperlukan oleh tanaman sebagai nutrien dia lah. Okey. Okey, kemudian dia akan masuk pada setiap tanaman dan air yang mengalir tadi disaring oleh media tumbuhan dan akar tanaman. Air-air ni tadi, okey, yang diserap oleh akar ni tadi, berlaku proses penyaringan kat situ dan air tu menjadi bersih semula lah. Okay, air yang telah disaring akan jadi bersih untuk kegunaan ikan dan dia akan masuk semula ke tangki ikan. Okay, dia akan jadi satu kitaran, nampak tak? Okay, seterusnya aquaponik secara tapungan dan kitaran. Okey, kita tengok satu persatu. Aquaponik secara tapungan. Okey, untuk cara tapungan ni hanya menggunakan kolam, tangki ataupun bekas yang sama untuk ikan dan tanaman. Maknanya kita gunakan hanya satu bekas saja. Okey, kira 2 in 1 lah. Atas tu tanaman, bawah tu ternakan ikan kita, kolam ikan. Okey. Ikan dipelihara di dalam bekas dan tanaman berada di atas permukaan air dengan akar yang terendam. Nampak tak? Kat sini digunakan span sebagai untuk apungkan tanaman kita tu. Okay? Dan akar pada tanaman tadi dia akan masuk ke dalam kolam ikan dan akar tadi akan menyeraplah terus. Dia akan terus serap nutrien ataupun amonia daripada ikan tadi. Okey. Okey, kalau kitaran pula, aquaponik secara kitaran menggunakan 2 bekas tangki secara berasingan. Okey, satu tangki ikan, satu lagi tangki bekas tanaman. Okey, so dia ada 2 lah bekas berasingan. Okey. Okey, mempunyai kelebihan dari segi penyediaan oksigen untuk akar tanaman supaya lebih terjamin. Okey.
dan membuatkan tanaman lebih sihat. Okay. Ia juga, kelebihan dia juga mengurangi risiko busuk akar. Okay. Macam kalau secara takungan tadi, akar terendam di dalam kolam kan. So lama-lama dia boleh, dia punya kelemahan kat situ lah. Akar tadi boleh cepat rosak, okay? Boleh busuk akar. Okay? Tapi kalau secara kitaran ni, kurang sikitlah risiko di situ. Okay, kemudian media tanaman yang digunakan ialah hydroton, kerikil ataupun media lain yang sesuai. Okey, seterusnya rajah 2.5.3 sistem aquaponik secara kitaran. Okey, ini adalah rajah bagi kitaran, cara kitaran. Okey, sama juga pam air ni akan menolak air masuk ke bekas tanaman. Okey. Okey, dalam bekas tanaman ni ada hydroton. Kita letakkan hydroton, okey. Dan air tadi akan mengalir di dalam bekas tanaman ini dan dia akan keluar semula. Okay. Oleh kerana ada hydroton tadi, dia akan menapislah semua kotoran, dan bila air tu dah bersih, dia akan masuk semula ke tangki ikan. Okey. Teruskan model aquaponik. Okey, model aquaponik ada 3 jenis, iaitu sistem raft, iaitu sistem rakit, EBB dan flow, dan juga NFT. Sistem NFT ni ialah Nutrient Film Technique. Kita tengok satu persatu. Sistem rakit. Okay, sistem rakit diletakkan, tanaman yang diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar tanaman terendam di dalam air dengan menggunakan styrofoam, span ataupun bahan lain yang sesuai. Bahan yang boleh mengapungkan tanaman kita lah. Okay, kelebihannya, akar tumbuhan boleh menyerap nutrien organik di dalam air secara langsung. Maksudnya dia direct lah. Sebab tanaman tadi kat atas, ikan kat bawah, tangki ikan tu kat bawah. So akar dia akan terus serap air daripada, nutrien daripada tangki ikan tu. Okay? Sebab dia terendam kan, dia terendam dalam kolam tangki ikan tu. Okay. Tanaman akan tumbuh lebih cepat berbanding dengan sistem lain. Kenapa? Sebab macam cikgu cakap tadi, dia direct, dia sedut ataupun dia serap nutrien daripada tangki ikan. Okay. Seterusnya, inilah gambar rajahnya sistem raft. Okay, ikan di bawah dan tanaman kita letakkan ni styrofoam ke span ke yang boleh terapungkan tanaman ni. Okay, tanaman kita, sayur kita ada kat atas. So akar dia akan kita terendam lah dalam tangki ikan. So akar ni akan serap nutrien lah direct. Okay. Sekejap Okay. Kemudian sistem EBB and flow dikenali sebagai sistem pasang surut, berfungsi dengan menggunakan alat yang dipanggil loceng sifon. Ia mengalirkan air dari media penanaman apabila air sudah memenuhi media penanaman. Okey. Maksudnya dia masuk air, pam air tadi tolak air ke media penanaman. Bila dah penuh, loceng sifon ni akan berfungsi lah. Okey. Prinsip loceng sifon seperti pelampung pada tangki timbah. Beza dia, pelampung akan menghentikan aliran air apabila sudah penuh. Tapi loceng sifon ni pula akan mengeluarkan air jika sudah penuh. Sebenarnya pada bekas tanaman tadi, kalau air dah penuh, fungsi loceng sifon ni lah yang akan mengeluarkan air tadi. Okay? Air yang terlebih penuh tu kan, so dia akan keluar lah. Okay, sistem ini adalah sistem yang sederhana berbanding dengan sistem raft dan NFT. Okay, seterusnya, ini ialah rajah 2.5.5 sistem EBB and flow. Okay.
Ini macam cikgu terangkan tadi lah. Okay, pam air akan menarik air dari tangki ikan ke bekas tanaman, dan akan naik lah ke bekas tanaman. So, bila bekas tanaman kita ni dah dipenuhi air, okay, loceng sifon ni akan berfungsi. Okay, dia akan bawa keluar air yang terlebih tadi, air yang memenuhi tanaman tadi, media penanaman tadi, dia akan bawa turun semula ke tangki ikan. Okay, boleh tak? Okay, kemudian seterusnya yang ketiga ialah sistem NFT, Nutrient Film Technique. Okay, sistem NFT ni dia seakan-akan sistem raft. Ingat lagi tak sistem raft yang cikgu kata tadi 2-in-1? Okay, tangki ikan di bawah, atas tu dia terapungkan bekas tanaman. Okay, tidak menggunakan media penanaman. Okay, akarnya menyentuh lapisan air yang mengalir. Air maknanya sistem NFT ni dia tak dia tidak menakungkan air. Okay, air yang mengalir tidak boleh bertakung dan sentiasa mengalir dengan cepat. Okay, maknanya air tadi tak bertakung, dia akan terus mengalir saja. Okay, kelebihannya hanya sedikit air digunakan untuk mengairi tumbuhan. Macam kalau sistem rakit tadi, akar dia tadi terendam saja kan, tapi tidak pada NFT ni. NFT sebab air tu mengalir laju kan, so dia tak bertakung. So kelebihan dia kat situ lah. Okay, akar dia kuranglah berisiko untuk busuk, untuk rosak akar tu. Okay, ini ialah gambar rajah dia, NFT, sistem NFT. Okay, nampak tak? Air akan sentiasa mengalir. Sama juga pam air tadi, dia tolak air naik ke bekas tanaman, tapi air akan sentiasa mengalir. Dan air yang bersih tadi akan turun semula ke tangki ikan. Okay, so akar dia tak terendam lah lama-lama. Sebab air sentiasa mengalir. Okay, boleh faham tak? Okay. Dan yang terakhir, perbandingan 3 sistem aquaponik. Okay, ini awak boleh tengok pada buku teks awak juga. Okay, muka surat berapa ya? Muka surat 122. Okay, perbandingan dia ada di sini, ciri-ciri dia dengan penambahan jisim tumbuhan. Okay, kalau sistem raft 2 kali penambahan jisim, sistem EBB 3 kali, NFT hanya sekali. Pertumbuhan bebas tumbuhan, sistem raft 2, EBB and flow 3 dan NFT 2. Okay, tapi kadar oksigen terlarut ataupun penggantian air dia ataupun kekondaksian dia dengan nisbah pertukaran makanan pada ikan, ada pertumbuhan tertentu pada ikan, ketiga-tiganya hampir sama. Itu sahaja untuk tajuk 2.5 poin. Itu sahaja daripada cikgu. So, dah belajar ni, kita nak test sikit. Okay, kita uji sikit minda kita ni. Apa yang cikgu ajar tadi awak faham ke tidak? Okay, tengok soalan nombor 1. Aquaponik boleh dilaksanakan dalam 2 cara, iaitu secara apa dan apa. Okay, jawapan dia apa? Okay, aquaponik boleh dilaksanakan dalam 2 cara, iaitu secara takungan dan kitaran. Okey, bagus. Yang kedua, unsur yang penting dalam aquaponik ialah ni yang 3 unsur tadi cikgu cakap tu. Apa dia? Okey, mesti ada ikan. Kemudian ada apa lagi? Bakteria. Dan yang ketiga ialah tanaman. Okey, good. Yang ketiga, namakan 3 reka bentuk sistem aquaponik. Senang sangat ni. Sistem apa? Sistem raft. Okey, sistem rakit, raft. Yang kedua, sistem
EBB and flow. Dan yang ketiga, sistem NFT. Nutrient Film Teknik. Okey, itu sahaja. Okey. Dapat jawab tak? Kalau dapat, tahniah, anda memang hebat. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi pada tajuk yang lain, insya-Allah. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.